Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada yang berbahagia Puan Kaziati binti Osman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang saya hormati Encik Abdul Rizal bin Abdul Rahim, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran Unit TVET Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang saya hormati Encik Azrul YDP PIBG SK Pekan 1 serta semua AJK tertinggi PIBG SK Pekan 1. Tuan Sudirman, Pegawai Perhubungan Sekolah, barisan pentadbir yang sentiasa committed dan sentiasa cekap, melaksanakan arahan-arahan daripada peringkat atasan KPM sehinggalah peringkat bawah ke peringkat sekolah ini, ya. Tahniah kerana berjaya melaksanakan tugas dengan begitu baik dan cekap. Kepada semua ustaz-ustazah, guru-guru yang sentiasa cekal hati, cekal semangat dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Ibu bapa yang sentiasa memberikan kerjasama, sanggup berkorban masa, duduk bersama anak-anak, membimbing anak-anak belajar secara maya sepanjang pembelajaran online berlangsung sebelum ini. Dan murid-murid, tentunya murid-murid Umi lihat sangat bersemangat untuk pengetahuan semua warga SK Pekan 1. Sebenarnya SK Pekan 1 telah mencatatkan satu prestasi pembelajaran, iaitu 95% murid-murid SK Pekan 1 berjaya mengikuti sesi pembelajaran secara online, sepanjang tempoh PDPR berlangsung. Tahniah, syabas dan tahniah kepada semua guru, ibu bapa dan murid. Ini adalah satu pencapaian yang sungguh luar biasa. Maksudnya di sini tidak ada apa-apa yang dapat menghalang anak-anak ini untuk terus menunjukkan semangat belajar yang begitu tinggi walaupun diuji dengan berbagai-bagai cabaran wabak pada ketika ini, wabak COVID ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat bersyukur kerana pada ketika ini kita masih diberi ruang rahmatnya, kerana rahmatnya dapat kita bertemu di sini. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan, kesihatan yang baik, kekuatan tubuh badan, kesihatan minda untuk kita berada sama-sama dalam satu taklimat yang diberi nama Taklimat Pengoperasian Pembukaan Sekolah untuk kali keduanya. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya kenapa taklimat ini diadakan sekali lagi. Sebelum ini kita telah mengadakannya pada 19 Januari, tetapi pihak sekolah, pihak pengurusan berbesar hati untuk melaksanakannya sekali lagi untuk tujuan pembugaran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum norma baharu dalam pendidikan sebenarnya bukan sahaja mencabar guru-guru, malah sangat mencabar semua ibu bapa, murid, komuniti, malah seluruh dunia tercabar dengan kehadiran COVID-19 ini. Namun walau bagaimanapun, alhamdulillah, bakat tak pepatah, Allah bisa tegal biasa. Kita dapat mengharungi segala-galanya pada tahun lepas. Jadi tahun ini apabila kita masih lagi berhadapan dengan wabak ini, saya harap ibu bapa sudah mampu bersedia dengan kekuatan mental dan fizikal yang lebih luar biasa daripada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya tuan-tuan dan puan-puan sangat risau untuk mengantar anak-anak ke sekolah dalam keadaan wabak ini masih berleluasa. Namun tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu bimbang kerana pihak sekolah mengutamakan semua SOP dan akan menjaga dengan baik keberadaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di sekolah ini. Yang penting kerjasama kita mesti berterusan. Ibu bapa juga perlu mematuhi SOP, terus menekankan SOP di rumah, mendidik anak-anak mengamalkan semua arahan-arahan daripada masa ke semasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Pendidikan dan kementerian-kementerian yang berkaitan. Baik tuan-tuan dan puan-puan,
Ada beberapa perkara yang ingin saya sebutkan di sini. Yang pertama sekali adalah garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, garis panduan ini dikeluarkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia beserta dengan surat perkeliling ikhtisas, surat siaran, arahan dan peraturan berkaitan yang sedang berkuat kuasa serta yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa. Dan surat-surat perkeliling ikhtisas ini, surat siaran ini semuanya terpakai kepada seluruh sekolah rendah dan sekolah menengah, termasuk prasekolah, college vocational, college tingkatan 6 dan yang di bawah KPM dan institusi pendidikan swasta yang berdaftar dengan KPM. Garis panduan ini, tuan-tuan dan puan-puan, disediakan bagi memastikan penjagaan kesihatan dan keselamatan adalah berdasarkan prinsip 3C dan 3W. Apa itu 3C? 3C iaitu crowded places, confined space, close conversation. Crowded places, menjauhi kawasan sesak. Confined space, mengelakkan kawasan sempit. Dan close conversation, mengelakkan bercakap atau bersembang dengan jarak yang dekat. Di samping itu, garis panduan ini juga menekankan amalan 3W, iaitu wash, weigh and warn. Wash, sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun atau bahan-bahan cecair sanitasi. Weigh, memakai pelitup separuh muka. Dan warn, mengambil berat tentang semua amaran-amaran yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berkonsepkan sebagai peringatan, iaitu warn, termasuk penjarakan fizikal serta tidak bersalam-salaman. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam video ini juga nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat simulasi tentang penggunaan barcode. Pihak sekolah kita, SK Pekan 1, telah menyediakan satu sistem, satu aplikasi untuk merekodkan kehadiran murid menggunakan aplikasi barcode. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat bagaimana sebenarnya barcode ini berfungsi, ya. Di samping itu, kami juga akan mengongsikan dalam video ini simulasi mengenai menu tempahan makanan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan tempah sehari sebelum anak-anak tuan-tuan dan puan-puan turun ke sekolah. Dan jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak akan bergerak turun ke kantin. Sebaliknya, pihak kantin akan menghantar makanan itu ke meja anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di dalam kelas mereka, ya. Dan saya juga suka memaklumkan dalam sesi pembukaan sekolah ini terdapat sedikit perubahan dalam jadual. InsyaAllah jadual akan diedarkan dalam masa yang terdekat ini, insyaAllah esok pagi. Saya suka juga berpesan kepada semua ibu bapa agar mematuhi masa hadir dan pulang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ya. Terutama sekali apabila masa mengambil anak tu, tolong saya mohon kerjasama semua ibu bapa agar dapat mengambil anak-anak pada masa yang ditetapkan. Supaya kita dapat menjaga penjarakan anak-anak ini semasa balik, ya. Kita sedia maklum bahawa kawasan sekolah kita sangat terhad. Kawasan lapang di sekeliling sekolah sangat terhad dan kita hanya menggunakan garaj kereta untuk menghimpunkan anak-anak ini semasa pulang. Maka kerjasama ibu bapa amat diharapkan untuk memastikan anak-anak ini dapat pulang mengikut jadual yang telah ditetapkan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan suka juga saya mengingatkan di sini, pada hari Rabu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh memakai baju seragam core curriculum, dan sekiranya dalam jadual itu ada mata pelajaran PJ, pendidikan jasmani, maka anak-anak dibenarkan untuk memakai pakaian sukan mereka, ya, pakaian selaman mereka, supaya mereka ada ruang untuk mengganti pakaian, mengganti pakaian, membasuh pakaian-pakaian yang sedia ada, ya. Tidaklah sepanjang hari mereka berpakaian, sepanjang minggu itu mereka berpakaian seragam saja ke sekolah. Ya, dari tonton daripada saya itu saja tuan-tuan dan puan-puan. So saksikan video ini daripada awal hingga akhir supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat apa info-info penting yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil tahu, dan persiapkan diri anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sebelum hadir ke sekolah pada hari Isnin nanti, ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat, dan
sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semangat belajar mereka tidak pernah akan luntur dan terus bersemangat tinggi dalam mengharungi situasi pandemik ini ya. Daripada saya, semoga terus berjaya dan teruslah bersama kami memberi sokongan-sokongan yang padu dan terus memberi kerjasama yang terbaik untuk kita sama-sama melihat kejayaan anak-anak murid SK Pekan 1. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sistem tempahan makanan murid SKPS 2021. Sistem ini untuk memudahkan ibu bapak membuat tempahan makanan murid di SK Pekan 1. Untuk tahap 1, makanan yang telah ditempah akan dihantar ke kelas dan murid yang telah menempah hendaklah membayar semasa makanan diterima. Dan untuk tahap 2, murid perlu turun ke kantin untuk mengambil makanan dan membuat pembayaran. Oke. Ibu bapa boleh membuat membuat tempahan di Google Form yang telah diberikan. Oke, yang pertama, ibu bapa hendaklah membuat tempahan makanan selewat-lewatnya jam 7 malam, yaitu sehari sebelum murid terima makanan. Contohnya, saya ingin membuat tempahan untuk anak saya untuk hari Selasa. Jadi saya perlu membuat tempahan selewatnya jam 7 malam hari Isnin. Oke. Yang pertama, masukkan kelas anak Anda. Masukkan kelas jika Anda mempunyai lebih daripada seorang anak, maka Anda perlu membuat tempahan sebanyak 2 kali atau 3 kali mengikut bilangan anak Anda. Selepas masukkan kelas, masukkan nama, dan ibu bapa hendaklah melihat menu dengan teliti. Pastikan menu yang betul untuk hari yang betul dan lihat harganya dengan betul. Selepas membuat pilihan, sudah tahu apa hendak ditempah, pilihlah tarikh untuk anak menerima makanan. Contohnya hari Selasa 2 hari bulan Mac. Pilih tarikh, pilih hari, dan pilih menu. Saya ingin membuat tempahan untuk anak saya menu set E. Itu hari Selasa, set E ialah nasi lemak dan sebagainya. Dan saya ingin membuat tambahan. Karena saya ingin memberikan air mineral lebih kepada anak saya. Saya ingin membuat tambahan, jadi saya boleh buat tambahan di menu tambahan dan submit. Setelah menghantar ataupun submit Google Form tadi, ibu bapa boleh menyemak tempahan makanan murid di dashboard tempahan makanan murid 30 minit selepas membuat tempahan. Barulah data tersebut akan masuk ke dalam dashboard tempahan makanan murid. Caranya, buka dashboard tempahan dan pilih tarikh untuk yang Anda telah tempah tadi. Pastikan Anda menyimak 30 menit selepas membuat tempahan. Okay? Jangan terus menyimak. Isi Google Form terus semak. Data belum diproses. Oke, sekian. Terima kasih.